Bayangkan kalau saya kata politik Sabah ini lebih banyak drama daripada drama TV berseri. Kamu setuju atau tidak? Pada video kali ini kita ingin bongkarkan ataupun kita ingin ulaskan satu lagi episode panas yang melibatkan Bung Mokhtar Radin dengan gabungan rakyat Sabah, lebih-lebih lagi dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Percayalah, kali ini bukan sekadar isu kerusi ataupun rundingan, tetapi tuduhan berat tentang penipuan, kerakusan kuasa, dan politik lompat yang semakin meracuni politik negeri. Jadi jangan kemana-mana sebab cerita ini memang panas. Bermula dengan kenyataan Bung Mokhtar sendiri, beliau secara terbuka menghentam GRS dan menolak kerjasama dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Kata beliau, UMNO Sabah tidak akan tunduk kepada tipu daya dan kerakusan kuasa. Lebih teruk lagi, Bung Mokhtar mendakwa Haji Ji sendiri menipunya pada hari angkat sumpah barisan Kabinet Negeri. Ceritanya begini, menurut Bung, Haji Ji pada awalnya telah menjanjikan jawatan Menteri Negeri tertentu kepadanya, tetapi akhirnya jawatan itu ditukar kepada jawatan yang lain tanpa pengetahuan dan persetujuan beliau. Kalau ini betullah berlaku, bukankah ini menggambarkan satu permainan kuasa di belakang tabir yang cukup licik? Bung menegaskan, UMNO Sabah tidak akan menjadi pak turut kepada politik lompat parti, tidak akan bersekongkol dengan penipuan dan tidak akan tunduk pada kerakusan kuasa. Satu kenyataan yang keras, tetapi inilah gaya Bung Mokhtar. Direct terus tembak tanpa tapis. Persoalannya apakah benar Haji Ji memperdayakan Bung ataupun ini sekadar naratif untuk membina momentum politik menjelang PRN ke-17. Sementara itu, Bendahari UMNO Sabah Saleh Said Keruak turut meluahkan rasa tidak puas hati. Tawaran GRS untuk memberikan hanya 8 kerusi kepada UMNO dalam PRN akan datang disifatkannya sebagai amat menyakitkan hati. Lebih-lebih lagi apabila UMNO kini masih menyandang 14 kerusi hasil kemenangan PRN yang lalu. Bayangkan, dari 14 kerusi turun menjadi 8 sahaja. Bukankah itu seolah-olah GRS coba memperlekehkan kekuatan UMNO di Sabah? Dan sehari sebelum itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sudah pun membuat pengumuman rasmi bahwa UMNO BN hanya akan bekerja sama dengan PH dalam PRN Sabah akan datang. Sekaligus menutup terus pintu kerjasama dengan GRS. Dengan kata lain, pertemuan dalam PRN nanti nampaknya bakal menjadi lebih sengit. BN bersama PH di satu blok dan GRS di blok yang lain, dan jangan juga lupa dengan parti-parti tempatan yang lain seperti Warisan yang pastinya tidak mau ketinggalan. Bukankah ini membuka peluang kepada perebutan 3 penjuru yang boleh mengubah peta politik Sabah sekali lagi? Bung kemudian menegaskan bahwa keputusan Zahid itu menunjukkan kepimpinan pusat menghormati otonomi UMNO Sabah. Dalam kata lain, UMNO Sabah bebas membuat keputusan sendiri tanpa perlu dikawal Kuala Lumpur. Bung juga menolak tuduhan kononnya langkah Kinabalu pada Januari 2023 dulu adalah pengkhianatan. Menurutnya itu bukanlah pengkhianatan, tetapi reaksi terhadap kegagalan kepimpinan Haji Ji. Kalau Anda masih ingat, langkah Kinabalu berlaku apabila Barisan Nasional Sabah menarik balik sokongan terhadap Haji Ji karena mendakwa beliau melanggar amanah. Tetapi krisis itu tidak berpanjangan karena Haji Ji berjaya diselamatkan dengan sokongan daripada PH, dan disinilah bermulanya perpecahan UMNO Sabah apabila ada beberapa adun UMNO yang enggan meninggalkan Haji Ji sekaligus melemahkan cubaan Bung Mokhtar untuk menjatuhkannya. Jadi kalau kita lihat semula kronologi, memang ada benarnya apabila Bung kata tindakan itu bukanlah pengkhianatan, tetapi lebih kepada cubaan untuk menegakkan kebenaran dari perspektif beliau. Dalam kenyataannya, Bung juga mencabar Haji Ji dan pembantu menterinya Nizam Abu Bakar Titingan untuk berdebat secara terbuka tentang langkah Kinabalu. Katanya jangan sekadar menjerit di TikTok seperti ayam berkokok di waktu subuh tetapi takut turun ke gelanggang sebenar. Itu adalah sindiran yang tajam yang bukan saja menggambarkan kekecewaan Bung tetapi juga memberi gambaran bahwa politik Sabah kini semakin dipengaruhi oleh perang media sosial berbanding dengan hujah di gelanggang politik sebenar. Bung tidak berhenti di situ. Beliau turut yakin bahwa BN mampu merampas kembali kuasa Dewan Undangan Negeri Sebatik.
Katanya rakyat sebatik sudah matang untuk menilai siapa yang konsisten memperjuangkan nasib mereka dan siapa pula yang hanya muncul ketika ada peluang kuasa. Ungkapan ini jelas ditujukan kepada lawannya, mungkin secara langsung kepada GRS ataupun pemimpin tertentu dalam gabungan itu. Kalau kita kaitkan dengan laporan sebelum ini, memang ada sejarah ketegangan antara Bung dan Haji Ji juga. Sejak PRN 2020 lagi, hubungan UMNO Sabah dengan GRS tidak pernah benar-benar mesra. Tambahan pula, selepas peristiwa Langkah Kinabalu, jurang perpecahan semakin melebar. Fakta ini juga disokong oleh kenyataan-kenyataan Bung sebelum ini yang menegaskan bahwa UMNO Sabah tidak boleh terus bergantung pada GRS karena ia hanya melemahkan parti. Sekarang mari kita bangkitkan pula persoalan kontroversi. Adakah benar Haji Ji menggunakan strategi tipu daya untuk mengekalkan kuasanya? Kalau tuduhan Bung ini betul, ia memberikan gambaran bahwa Ketua Menteri Sabah sanggup memperdayakan rakan politik sendiri demi memastikan dirinya terus berkuasa. Tetapi kalau tuduhan ini hanyalah strategi politik Bung, maka ia menunjukkan UMNO Sabah sedang mencari naratif untuk memisahkan diri mereka sepenuhnya daripada GRS dan membina kekuatan baru bersama Pakatan Harapan. Jadi, siapakah sebenarnya yang bermain politik lebih kotor dalam hal ini? Haji Jinor ataupun Bung Mokhtar? Persoalan ini penting karena rakyat Sabah berulang kali dikecewakan oleh perpecahan politik yang tidak berkesudahan. Hari ini cakap setia, esok lompat, lusa pula tuduh menipu. Dan akhirnya siapa yang paling rugi? Tidak lain tidak bukan kalau kita sendiri, rakyat Sabah sendiri, yang masih lagi menunggu pembangunan ME63 yang belum selesai dan janji 40% hasil yang masih lagi samar-samar. Jadi apabila pemimpin sibuk bergaduh tentang siapa tipu siapa, persoalannya siapa sebenarnya yang tipu rakyat Sabah. Nah, jadi Anda di luar sana, sahabat-sahabat yang sedang mendengar ini, adakah Anda percaya tuduhan Bung bahwa Haji Ji telah menipunya demi kuasa ataupun Anda rasa Bung sendiri yang coba mencipta naratif untuk menyelamatkan pengaruh politiknya? Atau mungkinkah kedua-duanya sedang menggunakan isu ini sebagai senjata politik menjelang PRN ke-17 nanti? Apapun jawabannya, satu perkara memang jelas. PRN Sabah kali ini bukan sekadar perebutan kursi, tetapi perebutan kuasa yang penuh dengan drama, dendam politik, dan tuduhan-tuduhan yang panas. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri video kita pada kali ini, saya ingin tinggalkan Anda satu persoalan lagi untuk Anda ataupun untuk kita pikir bersama-sama. Kalau pemimpin sanggup tipu rekan politik sendiri, adakah mereka boleh dipercayai untuk tidak menipu rakyat? Nah, coba kita jawab, coba kita pikir dan sematkan dalam hati masing-masing. Baiklah, kalau Anda rasa cerita ini penuh drama politik yang lebih panas daripada telenovela, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini kepada rakan-rakan Anda, dan subscribe ke channel ini, Currents VOMY, untuk lebih banyak pendedahan politik Sabah dan juga Malaysia. Percayalah, drama sebenar bukan di television, tetapi di pentas politik negara kita. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.